Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Okey, yang semalam kita recap semula. Syarul adat dan kaifiyatul tahammul. Kita kata syarul adat dan kaifiyatul tahammul ni benda yang saling melengkapi. Maksudnya kalau kaifiyatul tahammul dia macam ni, so syarul adat dia macam ni. Cuma dalam benda ni perbahasan yang panjang dah. Contohnya akhbarani still boleh untuk menunjukkan as-sama'. Tapi haddathani di sisi sebahagian ulama tak boleh untuk menunjukkan arad. Sebab itu ada perbahasan yang banyak, ada khilaf-khilaf yang berlaku. Hatta dalam Ba'ithul Hadith yang merupakan mukhtasar kepada Ibn Salah pun ditulis secara panjang lebar. Okay. Kemudian kafir tahammul, kita kata yang diterima ada 8, yang ditolak ada 6. Dan macam kata juga, benda ni kita iktifak dengan kita sekadar cukup, kita bercukup-cukup dengan apa yang ada dalam Nukhbatul Fikr lah. Maksudnya kalau nak cari khilaf boleh lah tengok Muqaddimah Ibn Salah ataupun Ba'ith Hadith yang pendek lah. Ataupun apa-apa kitab Tadribur Rawi kalau nak tengok yang besar. Lepas tu kita bincang Asma'ullah daripada Muttafiq wal Muftariq, Mu'talif wal Mukhtalif dan Mutasyabih. Yang kita kata juga wajah tasyabuh, maksudnya berlakunya tasyabuh pada nama perawi itu ada banyak, dari banyak perspektif lah, wujud. Okay, dan kita masuk pada khatimah. Tak tahu kalau dalam yang kita share tu dia memang tulis khatimah ke tak kat bab ni. Sebab kalau dalam naskah yang saya punya memang tertulis sebagai khatimah. Okay, tak apa. Khatimah tu penutup lah. Wa minal muhimmi, iaitu daripada perkara-perkara yang penting. Daripada perkara-perkara yang penting untuk para penuntut ilmu tahu. Untuk orang yang ingin mendalami hadis untuk tahu. Okay. Cumanya khatimah ni kita nak bincang tentang, kalau nak secara khusus kita nak bincang tentang jarah wa ta'dil lah. Tu ilmu kita tentang para perawi, tentang sejarah para perawi, tarajim mereka dan sebagainya. Sekejap. Okay, kemudian masuk Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muhimmi qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain amin. Bismillah. Wa minal muhimmi ma'rifatu tabaqatir ruwah, mengetahui tabaqat para perawi. Okey, kena fahamlah, ini kita nak bincang tabaqah ruwah. Macam awal dulu bila waktu kita nak bincang tentang sanad, bila kita nak bincang tentang sanad, kita bincang tentang tabaqatus sanad. So kita kena tengoklah idhafah tu idhafah kepada apa. Kalau tabaqatus sanad benda yang lain, tabaqatur ruwah benda yang lain. Okey, tabaqatur ruwah ni dia adalah benda yang ijtihadi. Maksudnya setiap ulama mereka melihat tabaqatur ruwah ni dia mengikut perspektif yang berbeza. Okey, kita tengoklah apa yang maksudkan dengan tabaqatur ruwah. Tabaqatur ruwah, tabaqah ialah suatu kumpulan yang bersama-sama, maksudnya mushtarak, sama pada waktu lahir dan berjumpa dengan masyayikh. Okey, dan jikalau riwayat antara ahli tabaqah, contohnya orang daripada tabaqah ke-7, riwayat daripada orang daripada tabaqah ke-7 juga, so kita panggil sebagai riwayatul aqran, seperti mana yang kita dah lalui dulu. Okey, so peletakan tabaqat ni sendiri, siapa yang di tabaqat yang pertama, siapa yang di tabaqat yang kedua, sebagainya, merupakan urusan ijtihadi. Ijtihadi maksudnya benda tu ijtihad para ulama sendirilah. Ulama yang mengarang kitab rijal, dia sendiri yang menetapkan bagaimanakah yang dikatakan tabaqah pertama, tabaqah kedua, tabaqah ketiga dan sebagainya. Berdasarkan pembahagian yang digunakan oleh pengarang sendiri, maka ianya boleh jadi berbeza antara kitab. Maka hendaklah kita fahami tabaqat yang digunakan oleh pengarang kitab. Biasanya disebut dalam muqaddimah. Sebab itulah muqaddimah kitab tu benda yang penting lah. Sebab contoh kalau kitab tu punya rumus, rumus ni macam kita kata apa? Tanda, alamat, isyarat macam rumus. Contohnya bila Imam tulis dalam kurungan mim menunjukkan hadis Muslim, begitulah rumus. Benda tu diterangkan pada bab muqaddimah. So pentinglah untuk baca muqaddimah.
Contoh kalau kita ambil contoh daripada Taqrib Tahzib, antara tabaqat rijal yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ialah tabaqah pertama ialah semua sahabat berada di tabaqah pertama. Maksudnya Imam Ibn Hajar dia tak memisahkan antara sahabat. Dia tak pisahkan mana kibarus sahabah, mana sirarus sahabah, tak. Di sisi Ibn Hajar ketika menulis Taqribut Tahzib, beliau meletakkan sahabat di satu tabaqah yang sama. Tabaqah yang pertama. Kemudian tabi'in, orang yang berjumpa dengan sahabat, kita dah lalu benda ni, berada daripada tabaqah kedua hingga tabaqah ke-6. Dia bezakan kibarut tabi'in, tabi'in yang pertengahan, lepas tu yang surat tabi'in dan sebagainya. Kemudian atba'ut tabi'in dari 7 sehingga 9. Kepada atba'ut tubba' yang datang selepas daripada atba'ut tabi'in antara 10 dan 12. So ni ijtihad daripada Ibn Hajar. Kalau imam lain dalam kitab yang lain mungkin berbeza. So benda ni berbeza antara para ulama yang menulis. Kenapa penting benda ni? Dan benda yang selepas ini, apa yang penting dia? Maksudnya apa pentingnya tabaqatul rijal, dan benda yang lepas ni mawalidihim wa wafayatihim, apa benda ni? Supaya kita, ini yang penting untuk kita tahu muasarah antara perawi tu. Maksudnya dia orang hidup sezaman atau tidak. So kalau tak sehidup sezaman, dah confirm dah takkan jumpa. Macam tu lah. Okay. Ni makrifatut tarikh. Ana letak sekali terus lah ketiga-tiga benda ni. Wa mawalidihim, iaitu wa ma'rifatu mawalidihim wa wafayatihim wa buldanihim. Dan selain itu, yang penting juga ialah kita mengetahui tarikh lahir para perawi dan tarikh wafat mereka serta buldan, negara mereka. So tarikh lahir, so kita tahulah orang yang lahir, contoh orang lahir 100 Hijrah, dia tak boleh riwayat daripada orang yang meninggal waktu tahun 99 Hijrah. Benda ni makul lah benda ni. Orang yang lahir lambat tak riwayat daripada orang yang wafat awal. Sama lah macam tarikh wafat juga. Orang yang wafat tahun 99, dia tak boleh riwayat daripada orang yang lahir tahun 100. Tu kita tak tengok lagi lah daripada segi tahammul. Tahammul bermula daripada umur tamyiz. Tu lagi tafsir lah. Lepas tu negara. Negara ni biasa nisbah lah. Contoh macam Al-Bukhari daripada Bukhara. So kita tahulah perawi tu asal daripada negara mana. So kalau dia Syam, dia riwayat juga daripada orang daripada Syam, kita terimalah. So benda tu logik lah. Kalau dia tak dikatakan bahawa dia rihlah, dia keluar daripada negara dia, tapi riwayat dia daripada orang Syam juga. So betul lah sebab dia hidup satu negara yang sama. Mengetahui negara yang didiami perawi, atau jika perawi ada pergi ke negara lain, rihlah talabul hadis. Dalam mengesahkan sama ada perawi mendengar hadis daripada perawi lain, perawi dari negerinya sendiri atau negeri yang lain. Dan ni untuk membezakan. Ni biasanya nanti kita akan tengok banyak je nisbah ni. Boleh nisbah tu sebab kita belajar kat situ. Contoh contohnya orang yang belajar kat Mesir, dia sebut sebagai Al-Misri, sedangkan asal dia Malizi. Contoh nanti Izham pergi Mesir kan, Al-Malizi aslan, Al-Misri, lain lah, benda tu berbeza lah. So kena tahu juga nisbah tu kenapa kan semua. Adakah tempat tinggal dia ke, atau tempat belajar dia ke, atau tempat dia lahir ke, dan sebagainya. Bagaimana benda ni? Tarikh sepatutnya dia terajim lah. Terjemah Bawi. Anda belajar kat mana? Anda belajar kat YouTube lah. Astaghfirullahaladzim. Tu lah. Okay. Kemudian wa ahwalihim, iaitu wa ma'rifatu ahwalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan min haythu ta'dil wa tajrih wa ta'dil. Kita juga mestilah mengetahui status perawi, keadaan perawi tu dari segi apa? Dari segi ta'dil. Ta'dil maksudnya adakah dia diterima riwayat dia, thiqah tak dia, adakah dia menepati dua syarat, iaitu al-adalah wa ad-dhabt, ataupun jarh. Daripada segi jarah juga, tajrih, jarah yujarrah tajrihan, adakah dia ni dilemahkan oleh, sama ada daripada segi adalah ataupun daripada segi dhabt. Seperti mana kita dah baca kat ni, kita dah tengok di asbabur raddil hadis, sebab hadis itu ditolak. Wa jahalatan ni pun kita dah bincang, jahalah, majhul, perawi yang majhul. Okey, maksudnya
Perawi majhul tu macam mana? Perawi majhul ya, maksudnya tak diriwayatkan, tak dinakalkan satu pun tausiq atau tausiq ta'dil ataupun tajrih pada diri dia. Walaupun dia majhulul ain, maksudnya majhulul ain ada seorang perawi je kan daripada dia, maksudnya dia anak murid seorang je, atau majhulul hal, maksudnya anak murid dia dua atau lebih, tapi dalam dua-dua keadaan ni dia tak di ta'dil maupun dia tajrih. Hatta kalau anak murid dia seorang tapi dia ta'dil atau tajrih, so tak majhul lah benda tu, dia tak dikira majhul lah. Okay, ta'dil kita tengok mengatakan bahawa perawi itu merupakan seorang yang diterima riwayatnya. Jarah pula mengatakan perawi itu seorang yang ditolak riwayatnya. Okay, kemudian wa maratibul jarh. Wa maratibul jarh ialah wa maratib alfazul jarh. Maksudnya martabat lafaz jarah, bukan martabat jarah tu sendiri, martabat lafaz. Mana yang lagi teruk bila imam kata kadzab atau mutahamil kadzab, lebih teruk lafaz dia. Okay, so wa aswa'uha al-wasfu bi af'al wa aswa'uha, maksudnya yang paling dahsyat, yang paling berat, jarah yang paling berat, lafaz jarah yang paling berat ialah wasaf. Maksudnya kita menyifatkan seorang itu dengan af'al, wazan af'al, wazan yang menunjukkan paling. Pada ni dia haiwan. Seperti ka'adzabin nas, manusia yang paling teruk, manusia yang paling banyak menipu. Macam tu lah. Nanti kita tengok lain, contoh-contoh yang lain. Thumma dajjal, thumma maksudnya menunjukkan ya, allati taliha, lafaz yang selepasnya, maksudnya lafaz yang pada peringkat yang kedua, yang kurang sikit daripada akadzabun nas ialah dajjal, wadda' dan awkad. Thumma dajjal aw wadda' aw kadzab, dikatakan pada perawi itu dajjal ataupun dikatakan wadda' atau kadzab. Kita pun dah bincang apa beza kadzab dan muttaham bil kadzib. Wa ashaluha, maksudnya ashal, lafaz jarah yang paling ringan lah. Seperti dikatakan layyinun, ana pun tak tahu macam mana nak terjemah layyin, tapi nak katakan dia ada kekurangan lah, dia dhaif. Au sayyul hifzi, ataupun lemah ingatan. Au fihi maqalin, padanya maqal ni maksudnya maqal lah, disebut, maksudnya ada disebut pada perawi itu. So macam kita bincang ni, layyinun sayyul hifzi fihi maqal adalah pada satu martabat yang sama. Macam yang kita bincang pada asbabul radil hadis, hadis oleh sayyul hifzi boleh menjadi hasan li ghairi bila ada mutabah ataupun syawahid. So benda yang samalah, kalau hadis layyinun ada riwayat yang lain pun boleh naik kepada hasan li ghairi. Begitulah. Kemudian wa maratibu ta'dil, yakni wa maratibu alfaz ta'dil wa arfa'uha al-wasfu bi af'al, yang paling tinggi, maksudnya lafaz yang paling tinggi dalam menta'dilkan seseorang, mengatakan bahawa seseorang itu adil dan dhabit, ialah apabila al-wasfu bi af'al ka'uthaqin nas, apabila disifatkan dengan wazan af'al, maksudnya fi'il dengan wazan af'al ka'uthaqin nas, seperti dikatakan dia adalah manusia yang paling thiqah. Thumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifataini ka thiqatun thiqah aw thiqatun hafiz, ataupun dengan ditakkidkan sama ada pengulangan kata, pengulangan lafaz bi'aini, maksudnya kalam itu berulang di dia sendiri, seperti thiqah atau sifataini, disebutkan dua sifat, dia takkid dia dengan disebutkan dua sifat yang lebih kurang sama maksud dia, seperti thiqatun hafiz, ini adalah dalam satu martabat yang sama. Wa adnaha, dan yang paling bawah, maksudnya paling rendah dalam ta'dil ialah ma ash'ara bil qurbi min ashli tajrih, apa yang hampir-hampir dekat dengan jarah yang paling ringan. Maksudnya dia hampir-hampir dekat kepada layyin, ialah kasyaikhun, apabila disebut syaikhin. Okay, Syekh Muhammad dia terangkan apa yang dimaksudkan dengan Syekh seolah-olah kita kata dia ada riwayat, seolah-olah macam tu je, si fulan mempunyai riwayat, so hanya dikatakan pada Syekh. Maksudnya dia tak dijelaskan dengan satu lafaz yang menunjukkan dia betul-betul ta'dil lah, semata-mata kata Syekh, iaitu dia ada
riwayat. Okey. Okey, ni daripada sudut pandang Imam As-Sakhawi. Okey, tak apa, kita boleh terangkan senang, pendek je. Okey. Tingkatan jarah wa ta'dil. Okey, yang ni kita bincang daripada Nukhbatul Fikr. Okey. So, kita nak tengok tingkatan maratibul jarh wa ta'dil ikut jalan As-Sakhawi. Cuma yang ni Syekh Muhammad Bajawi dia dah macam ringkaskan dan dia dah ikhtisar. Macam khulasah, ni khulasah je. Sebab kalau nak betul-betul baca, boleh tengok kepada Fathul Mughith lah. Tabah kalau kat Waqfiyah, buka yang jilid kedua. Selepas bab mantuq balur riwayatuh. Ni oleh Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith, syarah kepada Alfiyah Al-Iraqi. Okey. Lafaz ta'dil ada 6, lafaz jarah pun ada 6. Okey. Lafaz ta'dil yang paling atas sekali disifatkan dengan wazan af'al. Jadi tadi kita kata awthaqun nas. Okey, cuma yang ni kalau siapa nak tulis dalam bahasa Arab dia, sebab yang penting sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab tu yang penting ni. Okey, cuma kita katakan juga maratib ni juga adalah benda yang ijtihadi. Maksudnya setiap ulama boleh berbeza pada ini. Boleh jadi ulama tu cuma pisahkan dari segi ta'dil dan jarah antara sahih dan dhaif saja. Ada yang pisahkan daripada 3 iktibar macam yang ni. Sikit untuk sebahagian untuk ta'dil, sahih dan hasan, sebahagian untuk iktibar. Iktibar macam mana? Iktibar ialah dhaif, dhafun yasir. Dhaif tapi dhaif yang ringan yang boleh menjadi hasan li ghairi. Dan pecahan ketiga ialah yang rad, yang ditolak terus, yang ditolak dan tak boleh naik pada hasan li ghairi. So benda ni ijtihad di para ulama. Ni antara yang dalam As-Sakhawi. Kalau sempat nanti kita tengok di sisi Imam Ibn Hajar dalam Taqrib. Pun Imam Ibn Hajar dia ada pembahagian dia sendiri. Yang atas sekali ni adalah Tariqat As-Sakhawi. Al-wasfu bi af'al seperti awthaqun nas. Kemudian ataupun ilaihi muntaha fit tathabbut. Ni tak erti nak terjemah macam mana. Pada dia ialah penghujung. Dia adalah penghujung tathabbut. Maksudnya dia orang yang paling tathabbut maksudnya kukuh lah. Maksudnya hafalan dia kukuh, ingatan dia kukuh. Dia adalah yang penghujung. Maksudnya dia memang paling tathabbut. Dia lah. Okay. So nak letak sebagai apa yang sama makna. So dia punya cara dia sampaikan muntaha fit tathabbut tu seolah-olah nak katakan dia awthaqun nas. Okay, ataupun la yus'alu anhu, tak ditanya tentang dia. Maksudnya dia seorang yang dikenali, dia seorang yang tinggi martabat dia, tak perlu tanya dah. Tak perlu tanya tentang dia. Okey. Yang kedua, maratib yang kedua ialah la yus'alu an mithlihi. Dia hampir-hampir kepada yang atas tadi. Yang atas tadi la yus'alu anhu kan. Yang kedua dia la yus'alu an mithlihi. Tak ditanya orang seperti dia. Okey. Ketiga, tikrarus sifah. So dah disebut sifat itu berulang kali. Dua, seperti thiqatun thiqah atau thiqatun hujjah atau thiqatun thabat, mutqin dan sebagainya. Dan dia tekan juga semakin banyak adalah lebih tinggi berbanding yang sedikit. Contoh, yang berulang 3 kali adalah yang adalah lebih baik, lebih tinggi daripada yang berulang 2 kali. Okey. Keempat, ifradus sifah seperti thiqah. Disebut satu sifat je, macam thiqah ataupun thabat semata-mata. Okey. Yang kelima, saduq aula ba'sa bihi. Cuma benda ni kita katakan, seperti kita katakan, benda ni ijtihadi. So setiap ulama dalam setiap kitab berbezalah. Maksudnya kalau boleh jadi la ba'sa bihi di sisi ni menunjukkan hadis hasan, di sisi yang lain menunjukkan thiqah. Tu benda yang tafsir lah. Benda tu kena tengok manhaj para ulama sendiri. Saduq aula ba'sa bihi merupakan wayat hadis hasan li dhatihi. Saduq ialah sirah mubalaghah. Okey, yang keenam, manazala an kalimatus saduq. Apa yang turun sedikit daripada kalimah saduq, seperti syekh yang mana kita katakan maksud syekh ni ialah man lahu riwayah. Apa yang seseorang yang mempunyai riwayat. Au salih,
ataupun seorang yang soleh. Sebab boleh jadi dia soleh dalam urusan ukhrawi dia, tapi dia tak tahu bid'ah. Kita ingat benda ni al-adalah wad dhabt, dia kena dua-dua dia. Pada seorang perawi tu dia kena ada dua sifat, al-adalah dengan dhabt. Okay. Ataupun saduq yukhti, saduq tapi dia ada kesalahan. Memang semua orang buat salah, cumanya bila kata yukhti ni maksud dia kesalahan dia lebih sikit daripada kita katakan saduq betul-betul. Atau saduqun yahim, saduq tapi dia ada waham. Okay. Kemudian kita masuk maratib al-fadhul jar, ada 6. Okay, yang paling rendah ni paling rendah. Maksudnya paling rendah. Yang pertama sekali, fihi dha'fun, pada dia ada kelemahan, au fihi linun, dia ada lin pada dia, au fihi maqal, ataupun padanya ada maqal, kalam ada kata-kata tak reti macam nak terjemah. So benda ni kita memang tak muamalat dengan bahasa Arab. Yang kedua, dha'if atau layyin, dikatakan dia adalah seorang yang dha'if, layyin. Yang ketiga ialah dha'if jiddan, dikatakan dha'if jiddan. Kemudian muttaham bil kadhib atau bil matruk, ni kita kata juga, kita bincang pada asbabul radil hadis. Kemudian kadzab atau wadda' atau dajjal. Okay. Yang itu wasaf bil kadhib. Yang keempat tadi ialah at-tuhmah bil kadhib, dituduh menipu. Keenam, akdzabun nas, bi af'al, al-wasf bi af'al, orang yang paling kuat menipu. Atau ilaihi muntaha fil kadhib, padanya berakhir penipuan, maksudnya dia paling banyak menipu dia paling banyak berdusta. Ruknul kadhib, rukun kepada pendustaan, dia salah satu daripada pendustaan. Yang tu lah, ni adalah contoh-contoh. Tapi kalau nak nampak lebih banyak tafsir, kena tengok dalam Fathul Mughith. Sebab kalau tengok pada kitab lain, dia akan syarah ikut tariqah dia lah, apa pendapat dia. Macam ni atas tariqah As-Sakhawi, so kena tengok kitab As-Sakhawi sendiri lah. Okay. 4 yang pertama ialah perawi hadis sahih li dzati. Yang kelima sahaja adalah hasan li dzati. 6, lepas tu 1 dan 2 pada jarah ialah perawi untuk iktibar. So yang itu dhaif ringan yang boleh menjadi hasan li ghairih. Kemudian 4 yang terakhir ialah hadis yang ditolak, memang ditolak dan tak boleh jadi hasan li ghairih. So kalau kita tengok pecahan ni, 5 yang pertama ialah maqbul. Kalau kita tengok daripada iktibar hadis, 5 pertama ialah maqbul. 3 kemudiannya ialah lil i'tibar. 4 yang terakhir ialah untuk ar-rad, ditolak. So semuanya adalah 12, 5, 3, 4. Semuanya jadi 12. Okay. Kemudian tengok pada nukhbah mula. Wa tuqbalu tazkiyatu min arfin bi asbabiha, dan diterima tazkiyah. Tazkiyah maksudnya ta'dil lah, ataupun tawthiq, daripada orang yang mengetahui asbabiha, asbab tazkiyah, orang yang mengetahui sebab-sebab seseorang itu boleh menjadi adil. Walau min wahidin alal asah, walaupun daripada satu orang imam je, maksudnya seorang imam je yang kata dia thiqah, so diterima pada pendapat yang lebih kuat di sisi Ibn Hajar. Wal jarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mubayyanan min arfin bi asbabihi. Dan jarah itu, jikalau jarah dan ta'dil itu berkumpul, maksudnya ada imam, seorang imam kata thiqah, seorang imam kata dhaif, so akan diterima dengan syarat. Syarat dia ialah daripada orang yang mengetahui sebab-sebab jarah, dan jarah itu mestilah diterangkan kenapa dia dhaif. Macam tu. Fa in khala an ta'dil, fa in khala al-jarh an ta'dil, jala di jarah semata-mata, qubila mujmalan, diterima secara mujmal. Maksudnya hatta kalau jarah itu tak diterangkan pun sebab apa dia dhaif, tuan-tuan kata fulan ni dhaif, si fulan lemah, semata-mata qubila, diterima pendapat dia, diterima jarah dia alal mukhtar, pada pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Hajar. Cuma kena ingatlah benda ni lah benda yang nakal, kita ambil je daripada para ulama. Zaman kritikan dah tamat, zaman yang dulu, contoh Imam Ahmad,
Yahya bin Ma'in, Imam Bukhari, Abu Hatim. Itu zaman-zaman para nuqad. Mereka yang kerja mereka untuk mengkritik para perawi. Mereka yang tengok keadaan perawi tu adakah diterima ataupun ditolak. So benda ni nakal semata-mata. Kita nakal je. Cuma bila berlalu zaman, sebab boleh jadi contoh kalam tu nak kata celah bab sabihi kita kata tadi. Di sisi seseorang la bab sabihi menunjukkan saduq. Di sisi orang lain la bab sabihi menunjukkan thiqah. So benda tu berbeza. So dan kerja untuk mentafsirkan kalimah ni pun dia kerja para ulama. Maksudnya orang yang betul-betul itqan, orang yang betul tekun dalam bidang hadis dia yang dia boleh faham kalam-kalam ulama mutaqaddimin, sebab mereka tak berdiri atas satu tariqah. Mereka atas tariqah masing-masing lah. So kalau mereka itu pun berdasarkan apa yang mereka maksudkan lah. So sebab tu kalau kita tengok pun macam Ustaz Kamili pun pernah tulis artikel pasal apakah maksud laisa fihi ba'sun, tak ingat di sisi seorang imam, tapi tak ingat. So kita terima je. Kita hanya menerima jarah ta'dil yang dilakukan oleh para imam nuqad dan yang mempunyai keahlian dalam menilai perawi. Maksudnya tak semua orang lah, tak semua orang boleh menilai perawi. Okay, ini kaedah umum. Sebab apa? Sebab ada para nuqad, ada para imam yang dia mutasyaddid, maksudnya dia ekstrim, dia keras dalam menilai para perawi. Ada juga yang bermudah-mudah dalam menilai perawi. Okay. So benda tu, itu pun benda yang tafsir lah. Ini kita nak bincang secara mudah je. Gitu. Sebab apa? Sebab kita, macam mana kata pada awal dulu, mukadimah, hadaf kita sebagai mubtadi' ialah untuk faham istilah. Bukan untuk mentasihkan atau mendaifkan hadis. Tu peringkat yang dah hujung. Tu ghayah dia. Tu yang penghujung betul. So, matlamat yang paling hujung itulah membezakan antara yang dhaif dan yang sahih. Okey. Yang empat benda ni semua dah terangkan. Okey. Secara khulasah. Jikalau dia ta'dil semata-mata. Contohnya kata imam kata seorang imam je kata fulanun thiqah. So kita kata diterima ta'dil lah, maksudnya fulan thiqah lah. Fulan diterima. Ataupun jarah semata-mata. Ada seorang imam je kata fulanun dhaif. So dia terima jarah dia, kita katakan fulan dhaif. Fulan seorang yang lemah. Jikalau berkumpul, okey, ni kita berkumpul ta'dil, antara ta'dil mujmal iaitu thiqah semata-mata dan jarah yang mujmal. Jarah semata-mata. Seperti kata Imam A kata fulanun thiqah. Imam yang kata fulanun dhaif. So kita dahulukan ta'dil sebab dia tak terangkan wujud jarah tu. Okey, sebab apa boleh berlaku benda macam ni? Sebab first kali tadilah kita kata imam yang syiddah, imam yang ekstrim, imam yang keras dalam menilai dan imam yang beringan-ringan dalam menilai. Itu satu sudut. Dari sudut yang lain, imam tu boleh jadi dari mana dia melihat para perawi tu. So contoh khawarimul muru'ah kan, contohnya imam ni tengok dari sudut ni, so dia kata thiqah, tapi imam yang ni tengok daripada sudut ni, lalu dia kata dhaif. So ini adalah punca-punca yang kenapa boleh berlaku beza lah. Ataupun imam B dia lemahkan sebab dia tahu perawi pernah menipu. Itu tafsir lah. Sebab tu lah mubayyanan. Okay. Ta'dil yang mujmal, tapi ada jarah mufassar. Mufassar maksudnya mubayyan, maksudnya diterangkan kenapa dia lemah. Contoh dhaif sebab dia menipu. Contoh tu yang mufassar. Akan tetapi daripada seorang yang tidak alim, orang yang tak tahu, orang yang bukan ahli dalam menilai perawi, so kita ambil ta'dil imam tadi juga, maksudnya kita kata dia thiqah. Kemudian ta'dil yang mujmal dan jarah mujmal daripada seorang alim. Contoh dua-dua imam tu memang ahli dalam menilai perawi, akan tetapi seorang kata thiqah, seorang kata dhaif. So kita terima yang kata thiqah tadi. Kalau ta'dil mujmal dan jarah mufassar daripada seorang yang alim, so kat sini baru kita dahulukan jarah. Sebab apa? Itulah maksudnya
orang kadang-kadang orang mentak al-adalah adalah sifat asal. Maksudnya semua orang tu asal dia adalah adil. Jikalau kita tak tahu apa yang menyebabkan dia turun daripada adil dia. So boleh jadi ta'dil mujmal, imam yang katakan istiqah tu semata-mata adalah kerana dia katakan dia tak pernah tengok orang tu buat benda yang menyebabkan dia jadi tak istiqah. Tapi orang yang menjarahkan boleh jadi dia tahu. Mungkin dia pernah duduk sekampung ke, dia tahu. Dia ni pernah menipu, dia pernah buat hilah dan sebagainya. So dikatakan jarah, dikatakan lemah. Dan disebabkan dia tahu punca kelemahan tu lah, dia tafsirkan. Dan antara sebabnya, pernah kita kata, boleh jadi benda tu kata apa? Melemahkan perawi di sisi imam. Maksudnya di sisi A benda tu tak melemahkan, tapi di sisi B benda tu melemahkan. So kat situ pun boleh jadi kepada perbezaan, dan disebabkan itu juga perlu ditafsirkan, benda tu perlu mufassar, perlu diterangkan kenapa dilemahkan perawi tersebut. Allah Ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. InsyaAllah esok kita baca secara mudah fasal terakhir, lebih kurang sikit sebenarnya. So, cuma baca dan baca contoh dia seolah-olah yang terakhir ni adalah zikru al-muhimma minal ulum hadis. Cuma menyebut apa yang penting je, cuma sebut. Maksudnya kita tak mendalami, kita cuma sebut je. Okay, wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salih hadir.